Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih. Salam sejahtera. Bersama saya, Puan Tong. Hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual tingkatan 1 di bawah bidang bahasa seni visual. Tajuk 2, garisan. Hari ini saya akan sambung di bawah tajuk garisan. Sebelum ni kita sudah belajar apa itu garisan. Garisan adalah kesan titik yang bergerak yang dihasilkan dengan menggunakan sesuatu alat atau media yang bermula daripada satu titik permulaan merentasi sesuatu kawasan. Saya ulang balik, ada beberapa teknik penghasilan garisan, antaranya ialah collage, capan, titisan, jahitan, lukisan, lakaran, canting, tekapan, anyaman, renyukan, resis, tiupan, ukiran, lelehan, cakaran, percikan, kolagraf, gosokan, pualaman dan guntingan. Ini contoh-contoh penghasilan garisan yang menggunakan pelbagai teknik dan menghasilkan garisan yang berbeza. Contoh, teknik anyaman, teknik canting, teknik capan, teknik titik, teknik collage, teknik jahitan, dan lain-lain lagi. Garisan boleh mewujudkan pelbagai sifat, antaranya contoh boleh menyebabkan kelihatan licin, sesuatu kelihatan lembut, sesuatu kelihatan kasar, kelihatan kukuh ataupun teguh, bertenaga, tajam dan sebagainya. Garisan boleh menghasilkan pelbagai kesan yang berbeza. Contoh, garisan menyebabkan kelihatan gelas kaca yang licin. Garisan yang berbeza saiz dan ketebalan dapat menunjukkan kesan permukaan yang licin. Di sini pula digunakan untuk menunjukkan struktur bentuk sesuatu objek. Di sini kita boleh lihat garisan menghasilkan kesan permukaan yang berbeza. Contoh, nampak macam keadaan bulu-bulu, struktur seperti kayu, kasar, dan di sini menunjukkan permukaan yang berbeza. Garisan boleh mewujudkan pelbagai sifat. Contoh, kita boleh tengok gabungan garisan telah menyebabkan buah apel kelihatan adanya tone, adanya rupa. Ini contoh. Aktiviti untuk hari ini. Berdasarkan pemerhatian anda semasa kita melakukan aktiviti dalam kembara visual sebelum ini, hasilkan karya seni menggunakan unsur garisan mengikut kreativiti anda. Gunakan pengetahuan, imajinasi dan kreativiti anda dalam menghasilkan karya tersebut. Hasilkan karya seni daripada unsur garisan yang menarik dan mempunyai nilai estetik. Okey, aktiviti yang pertama ialah lukisan. Alat atau bahan yang anda perlukan ialah arang atau pensel dan kertas lukisan. Bagi anak-anak yang tidak mempunyai kertas lukisan, anda boleh menggunakan kertas A4. Okey, langkah pertama, apa yang anda perlu lakukan adalah hasilkan lakaran kasar objek. Ini contoh, kita lukis buah tomato. Langkah yang kedua, lorek pada bahagian yang terlindung oleh cahaya ataupun yang tidak terkena cahaya, iaitu bahagian gelap, untuk menimbulkan bentuk mengikut tone terang ke tone gelap. Langkah ketiga, berikan tumpuan terhadap penimbulan bentuk, ruang dan cahaya pada objek yang anda
lukis. Dan langkah yang keempat, anda perlu menghalusi unsur garisan, bentuk, pencahayaan dan bayang-bayang. Okey, ini ialah langkah yang anda perlu lakukan. Langkah 1, hasilkan lakaran. Langkah 2, lorek pada bahagian yang terlindung daripada cahaya. Untuk langkah ketiga, berikan tumpuan terhadap penimbulan bentuk, ruang dan cahaya. Bermaksud kita akan nampak objek itu yang mana lebih dekat, yang mana lebih jauh, yang mana ton cerah, yang mana ton gelap. Dan yang keempat, langkah keempat, halusi unsur-unsur garisan, bentuk, pencahayaan dan bayang-bayang untuk menghasilkan hasil karya seni yang menarik. Okey, aktiviti yang kedua saya nak anda lakukan adalah hari ini kita akan buat doodle art. Alat atau bahan yang anda perlukan, marker pen atau pensel warna dan kertas lukisan. Yang tidak ada kertas lukisan, anda boleh gunakan kertas A4. Di sini langkah pertama, sediakan alat atau bahan yang sesuai. Kalau anda hanya ada pen, guna pen dengan kertas lukisan. Kalau anda nak guna kombinasi pelbagai jenis media, juga boleh. Okey, langkah yang kedua, mulakan lakaran doodle dengan satu motif pilihan. Langkah kedua, mulakan lakaran doodle dengan satu motif pilihan. Contoh, anda nak lukis motif untuk flora ataupun bunga. Langkah ketiga, jadikan motif-motif di sekeliling anda sebagai inspirasi dalam lukisan doodle. Contoh di sini daripada bunga kita tambah dengan daun-daun. Langkah keempat, perincikan lukisan doodle dengan pelbagai jenis garisan. Okey, ini contoh doodle art yang telah siap. Okey, di sini saya akan tunjukkan beberapa contoh doodle art yang telah siap supaya anda mempunyai idea macam mana kita nak melakukan doodle art. Contoh-contoh hasil doodle art. Penghasilan doodle art yang melibatkan penggunaan pelbagai jenis garisan. Ini contoh doodle art yang melibatkan warna. Okey, contoh doodle art. Ini contoh yang jenis cute. Ini contoh yang melibat kombinasi penggunaan warna dan juga pen. Okey, macam mana nak memulakan doodle art? Tadi cikgu dah tunjukkan. Di sini saya akan tunjukkan satu lagi video menunjukkan cara-cara dia melakukan doodle art. Okey, jom kita sama-sama tonton.
Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye.